Kerajaan pusat memberikan peruntukan keuangan kepada kerajaan negeri. Pada tahun 2019, dibayarkan 400 juta one-off kepada kerajaan negeri. 2020 dibayar 200 juta. 2021 juga 200 juta kepada kerajaan negeri. Soalan saya sederhana. Saya nak tanya, dengan segala wang yang diberi oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri, segala bantuan yang diberikan tunai oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri, apa yang kerajaan negeri buat untuk rakyat Kelantan? Dari segi dasar pemerintahannya, dari segi dasar pembangunannya untuk Kelantan, apa yang kerajaan negeri buat? Jadi ini yang sepatutnya kerajaan negeri bagi tahu kepada rakyat apa yang mereka buat. Supaya anak-anak muda tahu, supaya pengundi-pengundi baru tahu. Bukan hanya cukup sekadar kita membangkitkan sentimen bahawa Kelantan menjadi begini, mundur dan miskin kerana tidak ada bantuan daripada kerajaan pusat, kerana wang yang telah diberi oleh kerajaan pusat yang saya sebutkan tadi. Kemana digunakan wang tersebut? Saya rasa itu wajar diberitahu kepada rakyat, apatah lagi anak-anak muda, supaya mereka mendapat fakta dan gambaran yang sebenar tentang keupayaan kerajaan negeri untuk mengurus negeri Kelantan yang hebat ini. Masalah air kita tahulah siapa-siapa sahaja yang pergi ke Kelantan, masalah airnya, masalah air keruh, masalah air kotor, masalah paip buruk. Tapi sekian lama benda ini berlaku. Itu yang saya fikir, kenapa ya menjadi begitu susah untuk selesaikan masalah air. Perdana Menteri pun dalam lawatannya ke Kelantan telah memberi jaminan bahawa ini akan dibantu secepatnya. Jika boleh pada tahun ini juga mesti mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Itu apa perancangan untuk mengatasi masalah air di Kelantan? Berapa menteri kita ada sebelum daripada kerajaan perpaduan ini memerintah? Menteri ekonomi kita, menteri undang-undang kita, menteri air kita, menteri pendidikan kita, tapi tidak ada banyak kemajuan yang dicapai oleh Kelantan. Masalah infrastruktur banyak. Masalah kita ada stesen bas sementara paling lama di dunia. 12 tahun stesen bas itu. Kita tengok lebuh raya rakyat. Kita kutip derma 73 km kita janji. Kutip derma. Saya antara orang yang menyumbang. Tapi tidak jadi sehingga akhirnya yang mengambil alih pembinaan lebuh raya rakyat itulah kerajaan pusat. Tak rasa bersalah ke kerajaan negeri untuk mengatasi masalah ini? Puaskah dengan kita berpolitik dengan hanya menyalahkan orang lain? Tidak melihat kepada kelemahan pengurusan diri sendiri? Jadi itulah bila saya bercakap dengan orang, biarpun saya anak Kelantan, saya kata, it's time for us to go for change. Saya bercakap begini, saya merayu pada anak-anak muda, ini masanya untuk kita mengubah negeri kita maju kerana kita perlukan peluang-peluang yang lebih banyak ke depan. Kita mahu juga bersaing hebat, setaraf dengan negeri-negeri lain. Sanggup kita anak muda, ada kelulusan, akhirnya kita terpaksa berhijrah ke tempat orang, membina kehidupan di negeri orang. 34% daripada penduduk kita adalah penghijrah. Dalam laporan sosioekonomi negeri Kelantan 2021, jelas dinyatakan 4 daripada 10 orang penduduk Kelantan adalah mereka yang berhijrah mencari kehidupan di luar. Negeri mana yang dicari? Yang pertama sekali negeri Johor, penduduk kita paling ramai berhijrah. Kemudiannya ke Selangor dan kemudiannya ke Pulau Pinang. So, inilah anak-anak muda kena faham. Come on, let's be together. Kita bangunkan negeri kita, kita bawa perubahan, kita pilih pemimpin yang dapat meningkatkan negeri kita dan membawa negeri kita kepada satu level lain. Jadi benda-benda yang seperti inilah anak-anak muda kita kena melihat kembali dari segi keupayaan pengurusan kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Apakah mereka mampu untuk membawa perubahan kepada negeri kita jikalau diberi peluang sekali lagi? Ataupun apakah kita perlu berubah untuk mencari satu bentuk pemerintahan yang lebih baru, yang lebih segar untuk kemajuan negeri kita? Kita berubah kali ini untuk Kelantan yang lebih maju, untuk Kelantan yang lebih sejahtera.